Selamat pagi murid-murid. Ini adalah video kita yang kedua. Hari ini topik kita adalah sama seperti topik yang kita belajar minggu yang lepas, iaitu berkaitan dengan nombor bulat sehingga 1 juta. Okey, di sini saya nak tunjuk kepada kamu tentang nilai 3.470.168. Alright, ini adalah dua contoh, dan selepas saya tunjukkan contoh ini, cikgu akan bagi lembaran kerja dan saya harap murid-murid boleh menjawab soalan itu. Okey, cuba kita lihat angka yang ada di sini. 3470168. Okey. Bagi nilai tempat, seperti mana saya beritahu kamu, nilai tempat dia mesti dalam bentuk perkataan. Angka 8. Angka 8 ini berada dalam nilai tempat sub. Right? Angka 8 ini berada dalam nilai tempat sub. Angka 6 ini berada dalam nilai tempat puluh. Angka 1 ini berada pula dalam nilai tempat ratus. 10 ratus. Ya, sekali lagi, angka 8 berada dalam nilai tempat sub, 6 berada dalam nilai tempat puluh, 1 berada dalam nilai tempat ratus. Selepas ratus, nilai tempat dia ialah ribu. Right? Sifar ini berada dalam nilai tempat ribu. 7 pula, selepas ribu, 7 pula adalah nilai yang berada dalam nilai tempat 10,000. 10,000. Ya. So, manakala 4 ini berada dalam nilai tempat ratus ribu. 4 ini berada dalam nilai tempat ratus ribu. Selepas ratus ribu, iaitu angka yang ketujuh, kalau kita bilang dari sebelah kiri ke kanan, angka 3 ini berada dalam nilai tempat juta. Ya, 3 ini berada dalam nilai tempat juta. Now, kita masuk kepada nilai digit. 8 ini 8 sub. So, 8 sub mana 8 lah. Nilai digit bagi 6 ini ialah 60. 60 inilah cara di mana kita tulis 60. 1 ini 100, inilah cara di mana kita tulis 100. Sifar ribu, kalau sifar ribu mana sifar lah. 70,000, ini cara kita tulis 70,000. 70,000. Dan di atas sekali ialah 400,000. 400,000. Dan 3 ini ialah 3 juta. Ingat di sini 3 juta, juta dia mesti ada 6 sifar di belakang. Ya. 8 ini ialah 8 sah, 6 ini ialah 60. 60 inilah cara di mana kita tulis. 100 inilah cara di mana kita tulis sifar. Right? Sifar ribu mana sifar lah. 70,000 inilah cara di mana kita tulis 400,000. 3 juta inilah cara di mana kita tulis 3 juta. Bagaimana kita nak cerakinkan nilai mengikut nilai tempat? Ingat, nilai tempat. Nilai tempat dia mesti dalam perkataan. Ya, so 3 juta, tulis angka 3. Dan ikuti dengan juta. 3 juta campur. 3 juta campur dengan 400,000. 400,000 campur pula dengan 70,000. So 70,000 campur pula dengan sifar ribu. Kita letak sifar ribu, tak apa. Dan campur dengan 100. 100 campur pula dengan 60. 60 dan campur dengan 8 sub. Ya, inilah cara di mana kita tulis cara kita tulis cerakinkan nilai mengikut nilai tempat.
Nilai digit pula, gunalah semua digit di sini. So 3 juta campur dengan 400,000, campur dengan 400,000, campur dengan 70,000, campur dengan sifar, campur dengan 100, campur dengan 60, dan campur dengan 8. Jadi inilah cara di mana kamu jawab soalan ini. Sebentar lagi cikgu akan bagi latihan cara yang sama, saya mahu kamu menjawab. Okey. Contoh yang kedua, 2 sifar 85174. Sekali lagi, 4 berada dalam nilai tempat sah, 7 berada dalam nilai tempat puluh, 1 ini ialah ratus, sah, puluh, ratus ini mesti ribu, ini 10,000, ini ialah 100,000, dan terakhir sekali ini ialah juta. Okey, nilai digit 4 sah, 4 lah, 4 sah. 70, 100, 5,000, 5,000, 80,000, 80,000, sifar juta, sifar 100,000, sifar 100,000, mana sifar, dan 2 juta, 2 juta, 3, 2 sifar, ada 6 sifar di sana. Okey, cara kita cerakikan ikut nilai tempat. Nilai tempat 2 juta, tulis macam ini, 2 juta, campur dengan sifar 100,000, sifar 100,000, campur dengan 80,000, 80,000, campur dengan 5,000, 5,000, campur dengan, ingat nak, simbol campur, campur dengan 100, 100, campur dengan 70, 70, dan campur dengan 4 sah, 4 sah. Inilah cara di mana kita tulis cerakikan ikut nilai tempat. Okey, nilai digit pula 2 juta. Okey, nilai digit mana semua dalam bentuk angka. So 2 juta, 6 kosong di sana, campur dengan kosong, campur dengan 80,000, campur dengan 5,000, campur dengan 100, campur dengan 70, dan campur dengan 4. Inilah cara di mana kita cerakikan ikut nilai digit. Jadi, seperti mana tadi saya cakap, cikgu akan bagi latihan sebagaimana cara inilah yang saya mahu kamu jawab. Soalan ini serupa dengan soalan yang saya tunjukkan di sini. Jadi, inilah cara di mana cikgu mahu kamu jawab juga. Alright, lihat dengan betul. Mula-mula kamu tulis nilai tempat bermula daripada sah, puluh, ratus ribu, juta. Right, nilai digit 8 sah mana 8, 60 mana 60, cara macam ini. 100, inilah caranya. Alright, sifar ribu, letak sifar saja. 70,000, inilah cara di mana kita tulis 400,000, 3 juta. Alright, sama juga dengan soalan yang kedua. Jadi ingat, kalau kamu masih ragu-ragu, kamu boleh WhatsApp terus kepada saya. Okey, video klip yang kedua, ya, seperti mana tadi saya cakap, hari ini kita juga masih pada topik nombor, dan hari ini juga kita nak sentuh sedikit tentang operasi asas, right?
Dalam matematik dia mesti hanya ada 4 operasi asas sahaja. Asas sahaja, 4 operasi asas, iaitu tambah, tolak, darab, bahagi. Tambah, tolak, darab, bahagi. Tapi dalam operasi asas ini kita tambah lagi dengan satu yang itu dikenali sebagai operasi bergabung. Nah, apa yang dimasukkan dengan operasi bergabung? Operasi bergabung ialah operasi yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 operasi asas. Yang mesti ada sekurang-kurangnya 2 operasi asas. Ya, sama ada 2 operasi asas ini boleh tambah tolak, tambah darab, ataupun tolak darab, ataupun tolak bahagi dan sebagainya. Ya, mesti melibatkan sekurang-kurangnya 2 operasi asas di sini. 2 operasi asas di sini. Bagi operasi bergabung, kita kena ikut BODMAS. Operasi bergabung kita mesti ikut BODMAS. Apa yang dimasukkan dengan BODMAS? Sebenarnya ini adalah singkatan perkataan untuk bracket of division. Bracket B mana bracket of division, multiplication M mana multiplication, addition and subtraction. Bracket means soalan dalam kurungan. Okay, bracket mana soalan dalam kurungan. Division means bahagi, divide. Division means divide, bahagi. Multiplication means darab, multiply means you darab. Addition means you add, add means tambah. Subtraction means tolak, subtract, you tolak. Jadi kita kena ikut BODMAS, ikut susunan ini. Kalau kita mendapat soalan yang melibatkan operasi bergabung. Right? Kalau ada soalan yang melibatkan operasi bergabung, kita kena ikut bracket ini. Bracket, bahagi, darab, tambah dan tolak. Now, di sini saya juga nak sentuh tentang bahagi dengan darab. Bahagi darab, sebenarnya bahagi darab ini mereka adalah dalam kumpulan yang sama. Adik-beradik, kumpulan yang sama. Kalau kita dapat soalan bahagi dengan darab, kita boleh buat bahagi dulu, kemudian darab. Ataupun kita boleh darab, kemudian kita bahagi. Bagi addition dengan subtraction juga, mereka adalah kumpulan yang sama. Meskipun kumpulan yang sama, addition dengan subtraction, kita kena ikut susunan yang mana datang dulu. Kalau soalan ini tambah kemudian tolak, kita ikut tambah dan kemudian kita tolak. Kalau soalan itu tolak kemudian tambah, kita ikut tolak dan kemudian tambah. Ya. Okey, saya bagi satu contoh di sini. Soalannya memang angka yang kecil. Saya sengaja bagi angka yang kecil sebab saya nak kamu faham apa yang dimaksudkan dengan operasi bergabung. Ini adalah soalan yang melibatkan 2 operasi asas, iaitu tambah dengan bahagi. Jadi ada tambah dan bahagi. Ada tambah, ada bahagi. Tapi kalau kita ikut BODMAS, yang mana datang dulu? Bracket datang dulu. Tapi soalan di sini tak ada bracket. Tambah di sini, bahagi di sini. So, bahagi datang sebelum tambah. Bahagi datang sebelum tambah, mana kita kena bahagi datang sebelum tambah, mana kita kena selesaikan soalan bahagi dulu. Ya, bahagi datang sebelum tambah, jadi kita selesaikan bahagi dulu, iaitu 10 bahagi dengan 5. Apa itu 10 bahagi 5? 10 bahagi 5 ialah 2. So, saya salin balik 1684 tambah 2. Ya, nilai di sini bahagi dulu, iaitu 10 bagi 2 ialah 10 bagi 5 ialah 2. Jadi kita salin balik soalan itu 1684 tambah dengan 2. So jawapannya ialah 1686. Inilah jawapan. Ya, cikgu akan terangkan sekali lagi tentang operasi asas. Mungkin saya akan bagi kamu contoh yang lain sebelum saya bagi latihan. Mungkin saya akan sediakan satu video klip dan mungkin saya akan memperbanyakkan lagi soalan berkaitan dengan operasi bergabung. Soalan berkaitan dengan operasi bergabung sebelum saya bagi latihan kepada kamu.
nanti. Sekian.